أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة المحبين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati saf kepimpinan masjid yang dikasihi Fadlul Fadilah Tuan Imam, para guru, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dipertemukan sekali lagi dan kita akan menyambung perkongsian kita atau pengajian kita menggunakan kitab Mukhtasar Sya'bil Iman yang menghimpunkan sejumlah 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi ini kita akan masuk pada cabang iman yang ke-35, iaitulah menunaikan amanah dan menunaikannya kepada ahlinya. Jadi di sini kita melihat perkara yang telah kita sebut sebelum ini adalah berkaitan dengan meninggalkan perkataan yang sia-sia, meninggalkan perkataan yang tidak memberi kesan baik kepada akhirat kita, meninggalkan ungkapan-ungkapan atau ucapan bohong, meninggalkan ucapan-ucapan fitnah, mengumpat, adu domba, kata-kata keji dan sebagainya. Begitu juga antara ucapan-ucapan yang disebut ia sebagai ucapan yang sia-sia adalah dengan berbantah-bantah. Jadi berbantah-bantah di sini maksud adalah berbantah yang membawa kepada kebinasaan. Yang di antara berbantah-bantah yang dilarang pertama adalah orang yang berbantah itu ingin meninggikan dirinya dan menzahirkan kelebihan yang ada pada dirinya. Ini adalah satu pendekatan ataupun cara berbantah-bantah yang ditegah dalam agama ni. Berbantah dia bukan untuk menyampaikan kebenaran, berbantah dia bukan untuk menegakkan sesuatu yang betul, tetapi untuk meninggikan dirinya dan juga untuk menzahirkan kelebihan yang ada pada dirinya. Ini adalah berbantah-bantah yang ditegah ataupun dilarang di dalam agama. Adapun berbantah-bantah yang keduanya adalah berbantah yang mempunyai tabiat yang jahat dan tujuan dia adalah untuk menghina orang lain. Ini kita lihat pada hari ini zahirlah banyak benda macam ni berlaku kan. Berbantah dia bukan untuk menyampaikan kebenaran, bukanlah berbantah itu untuk satu niat ikhlas, tetapi tujuan dia dengan niat yang jahat dan juga untuk mengaibkan atau menjatuhkan seseorang. Sebab tu Nabi SAW pesan kepada kita dalam sebuah riwayat hadis, man tarakal mira' wa huwa muhiq bunya lahu baitun fi a'lal jannah wa man tarakahu wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabadil jannah. Sesiapa yang meninggalkan berbantah-bantah ketika mana dia dalam keadaan benar, dia meninggalkan berbantah-bantah itu dalam keadaan dia benar, ya, maka dibina baginya kediaman di dalam syurga yang tertinggi, a'lal jannah, dibina rumah di dalam syurga yang tertinggi. Dan yang keduanya, sesiapa yang meninggalkan berbantah-bantah dalam keadaan berada dalam kesalahan, maka dibina baginya rabadil jannah, iaitu baitul fi rabadil jannah. Apa maksud rabadil jannah? Apa yang mengelilingi syurga dan yang berada di luarnya. Mana kedua-dua amalan ini, iaitu meninggalkan berbantah-bantah walaupun dia dalam keadaan benar. Maknanya perkara itu telah sampai, tetapi dia meninggalkan perdebatan, dia meninggalkan berbantah-bantah, maka dibina baginya syurga ataupun mahligai di dalam syurga. Dan sesiapa pula yang meninggalkan berbantah-bantah ketika mana dalam kesalahan, itu lagilah. Kalau benar pun kita tinggalkan, apatah lagi kalau dalam keadaan kesalahan, maka ketika itu dia juga diberikan, dijanjikan oleh Nabi SAW, iaitu rumah ataupun baitun fi rabadil jannah, di luar syurga itu sendiri. Ini kelebihan yang diberikan kepada meninggalkan ucapan yang sia-sia. Bahkan Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah riwayat hadis, la yastakmilul 'abdul haqiqatul iman hatta yada'al mira' wa huwa muhiq. Sekali lagi, tidak sempurnalah iman seseorang hamba dengan sebenar-benar iman sehingga dia meninggalkan sikap berbantah-bantah ketika dia berada di dalam kebenaran. Itu antara ucapan-ucapan yang sia-sia lah, iaitu berbantah-bantah dengan tujuan meninggikan diri, berbantah-bantah tujuan untuk menzahirkan kelebihan yang ada pada diri dia, berbantah-bantah dengan tujuan dan niat yang jahat dan untuk mengaibkan atau menjatuhkan seseorang. Kemudian antara ucapan yang sia-sia juga adalah memuji. Kerana pujian ini juga terdapat kebinasaan.
Maknanya puji ni sepatutnya elok lah. Tapi pujian ni juga boleh membawa kepada kebinasaan. Apakah kebinasaan yang terdapat pada pujian itu? Yang pertama sekali dibahagikan kepada empat. Empat kebinasaan kepada orang yang memuji. Dan dua kebinasaan kepada orang yang dipuji. Mana yang memuji dan dipuji itu saling masing ada bahaya dia. Ada kebinasaan dia. Jadi yang pertama sekali, kebinasaan ataupun bahaya pujian kepada orang yang memuji ialah sesungguhnya orang yang memuji itu kadang-kala dia berlebih-lebihan pada perkara yang tidak betul. Puji tapi perkara bohong. Dia memuji sesuatu yang menyalahi hakikat. Dia tahu benda tu salah, dia tahu benda tu bohong, tetapi sebabkan mungkin ada kepentingan pada dia. Ada interest lah, maknanya ada sesuatu yang dia nak atau sesuatu yang dia nak dapatkan, maka dia pujilah orang tu walaupun hakikatnya perkara tersebut adalah bohong. Tuan-tuan dapat bayang contoh tak pujian yang sedemikian? Banyak lah kan, banyak bidang lah. Orang berniaga ada caranya, orang yang berpolitik pun ada cara dia kan, macam-macam kita lihat. Jadi pujian itu sebenarnya adalah pujian yang dicela. Begitu juga yang kedua, bahaya pujian ini kepada orang yang memuji ialah sesungguhnya orang yang memuji itu kadang-kala menzahirkan kasih sayang terhadap seseorang tetapi batinnya membenci orang tersebut. Ini ada kategori yang kedua. Puji orang, menzahirkan kasih sayang tetapi hakikatnya batinnya benci orang tersebut. Mungkin yalah dah diberikan macam-macam pada dia, ataupun orang tu tolong dia dan sebagainya, menyenangkan kerja dia, jadi dia pujilah. Ataupun orang tu belanja dia makan ke, kan? Jadi dia pujilah, tetapi hakikatnya hati dia membenci orang tersebut. Jadi adalah bersalahan antara ucapan dan juga hati dia. Ini ucapan itu adalah memuji dan hatinya adalah membenci. Ini kita boleh relate lah dalam kehidupan kita. Kita puji orang tu ikhlas tak? Ataupun kita puji orang tu atas sebab tertentu sedangkan hati kita tidak suka kepada. Baik. Yang ketiga, kadang-kalanya seseorang itu mengatakan sesuatu yang tidak diyakini. Seperti dia berkata si fulan itu adil, si fulan itu adil, tapi dia tak tahu pun, tak pasti. Dia tidak yakin akan perkara tersebut. Maka ketika itu juga bahawa dia akan bercakap dengan ucapan yang tidak lancar. Jadi pujian-pujian pada sesuatu yang tidak diyakini itu juga merupakan satu pujian yang tidak yang ucapan ataupun ucapan yang sia-sia lah, ucapan yang mesti ditinggalkan. Dan yang keempat itu pujian yang berbentuk apa disebut dalam kitab, apabila seseorang yang memuji itu menyebabkan yang dipuji itu merasa gembira dan suka hati atau suka cita hati dia. Tetapi orang yang dipuji itu dibimbangi adalah orang yang zalim ataupun orang yang fasik. Itu yang keempat. Maksudnya nak puji orang tu, tapi bimbang orang itu adalah orang fasik ataupun orang zalim, lalu orang fasik atau orang zalim itu berasa gembira dan berasa suka cita hati dia apabila dia dipuji. Jadi agama tak bagilah kita memuji orang-orang yang zalim ataupun orang-orang yang fasik. Boleh kita doakan mereka supaya mereka berubah, tak ada masalah. Tetapi tidak boleh kita memuji dia supaya akhirnya dia kekal dalam keadaan zalim. Betul tak? Orang yang tak sedar ni tuan-tuan, dia buat jahat, tetapi bila orang puji dia, dia tak tahu kesalahan dia. Maka dia kekal dalam kesalahan dia, dalam maksiat dia, dalam kezaliman yang telah dilakukan. Dan ini bertepatan dengan apa yang telah disebut ataupun disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, innallaha yaghdabu idza mudihal fasiq. Sebenarnya Allah Ta'ala marah apabila dipuji oleh orang-orang yang fasik. Allah murka kepada orang-orang fasik dalam bab memuji. Jadi kita nak puji orang yang fasik itu tidak dibenarkan kerana bimbang suka hati dia, maka dia akan kekal dalam kezaliman dan juga dalam kefasikan yang telah dilakukan. Maka itu adalah kebinasaan kepada mereka yang dipuji. Adapun kebinasaan kepada orang yang dipuji, kebinasaan yang pertama yang menimpa orang yang dipuji adalah takabur dan ujub. Orang yang takabur dan ujub. Betul tak? Kita kalau dipuji seronok. Memang seronok kalau dipuji. Tetapi pujian tersebut boleh membawa kepada sifat mazmumah, iaitu ria'an ataupun sum'atan ataupun takabur ataupun ujub. Jadi pujian seperti ini memberikan kebinasaan ataupun bahaya kepada orang yang dipuji.
Yang keduanya, kebinasaan kepada orang yang dipuji adalah menimpa orang dipuji, dia akan merasa gembira dan sukacita, dan perkara ini sebenarnya boleh melemahkan dirinya bagi mengerjakan ibadah dan redha terhadap dirinya. Jadi adalah himpunan-himpunan pesan bahaya ataupun tingkatan kebinasaan kepada yang memuji dan juga yang dipuji. Tapi walau bagaimanapun, sekiranya yang dipuji atau yang memuji itu adalah selamat daripada kebinasaan, maka pujian tersebut adalah dibenarkan, bahkan ia mungkin membawa kepada hukum sunat. Macam kita puji anak kita contoh, atau kita ada cucu, kita puji cucu dia datang rajin, dia ikut kita sembahyang, kita pujilah dia, itu li tasjid, untuk menggalakkan, itu pujian yang benar kan. Ataupun kita puji kawan kita ke, dia tolong-tolong kita semua, kita pujilah untuk menggalakkan sesuatu yang baik. Ataupun kita puji pasangan hidup kita, dia masak-masak, kita pujilah. Ini khutbah baru ni pun tajuk tentang apa, perceraian kan. Antara punca perceraian tu banyaklah. Antara dia sebut komunikasi, selain daripada adanya pihak yang ketiga, adanya apa sebab-sebab yang lain, termasuk juga adalah cara kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan pasangan kita. Jadi pujian kepada pasangan tu adalah sesuatu yang disuruhlah supaya kita ni dapat menyuburkan kasih sayang. Sebab apa tu? Mawaddah rahmah tu kan, dalam khutbah baru ni. Tapi kalau nak puji tu biarlah ikhlas. Kalau rumah kita masak tu, janganlah orang kata fake kan, puji betul-betul. Dan contoh kahwin dah 30 tahun tak pernah puji, tiba-tiba lah itu balik kuliah tu dia puji pula isteri dia masak. Agak-agak rumah kita kata apa, dia rasa pelik tuan kan. Oi, 30 tahun tak pernah puji, tiba malam ni puji lah, masak sedap kan. Habis dia telefon anak dia kat Kuala Lumpur tu kan, kau balik lah dong, kau tengok abah kau ni tak tahulah kenapa dah ni, pelik. Puji tak tentu pasal. Baik, ini contoh-contoh dia. Dan ilajnya ataupun penawar kepada untuk kita meninggalkan ucapan yang sia-sia ini, yang pertama adalah dengan ilmu dan kefahaman, seperti mana yang telah dipesan oleh Nabi SAW tentang perkara ataupun ucapan yang sia-sia. Yang keduanya, mungkin juga kita boleh ikhtiar ataupun usaha dengan beberapa amalan. Antaranya amalan melalui doa yang diajar oleh Nabi SAW, dan juga terdapat beberapa doa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kita ambil satu doa yang diajar oleh Nabi SAW, dan doa ini diamalkan oleh para sahabat. Dalam beberapa riwayat menyebutkan dengan lafaz ataupun dengan lafaz yang sedikit berbeza, tetapi dengan maksud yang samalah. Yang pertamanya, doanya adalah ketika mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia tak tala dipuji, dia akan berkata, Allahumma gfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Satu doa ni merangkumi 3 permintaan. Boleh tuan-tuan doa ni? Kita cuba sebut pagi ni. Sekali dapat ucapan alhamdulillah. Allahumma gfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Doa yang melengkapi dengan sifat seorang hamba yang dituntut kepada kita adalah melahirkan perasaan ataupun rasa khauf, takut kepada Allah Ta'ala, dan meletakkan raja, iaitu pengharapan kepada Allah Ta'ala. Dua ni mesti ada sifat pada hamba, takut dan meletakkan raja ataupun pengharapan kepada Allah Ta'ala. Apa maksud doa tadi? Allahumma gfirli ma la ya'lamun. Kita minta pada Allah Ta'ala, kita takut pada Allah Ta'ala, kita mohon pada Allah Ta'ala, ampunilah daku di atas apa yang mereka tidak ketahui. Kerana apa tuan-tuan? Orang puji kita atas zahir saja, betul tak? Contoh, kita pandai, jadi orang puji kita atas zahir sebab tengok kita pandai. Ataupun orang puji kita dengan sebab kita banyak harta. Ataupun orang puji kita sebab kita sekak, kita lawa. Atau orang puji kita sebab-sebilah. Jadi pujian-pujian tersebut dilontarkan secara zahir saja. Tetapi hakikatnya Allah Maha mengetahui akan pujian tersebut. Kan? Kita tahu diri kita dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi bila orang puji itu zahir sajalah, macam tuan puji saya, tetapi Allah Maha mengetahui akan banyaknya aib saya, banyaknya kelemahan saya. Jadi pujian tersebut kita meletakkan rasa khauf, takut kepada Allah Ta'ala,
Lalu kita mohon pada Allah Ta'ala, wahai Allah, ampunilah daku di atas apa yang mereka tidak ketahui. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan kau hukumkan aku di atas kesalahanku. Ini meletakkan rasa takut pada Allah Ta'ala. Dan kemudian meletakkan rasa pengharapan yang tinggi pada Allah Ta'ala. Kita kata pada Allah Ta'ala, waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Bukanlah kita tak nak pujian tu, tetapi kita balik pada Allah Ta'ala, ampunkan diri kita dan jadikan pujian tersebut yang mereka sangka kita pandai, yang mereka sangka kita ni cerdik, yang mereka sangka kita ni kelebihan tertentu, lebih baik untuk kita. Jadi Allah Maha mengetahui lah, Allah nak bagi lebih baik kepada kita. Ini sifat khauf dan juga raja yang patut ada pada seorang hamba. Seperti mana kita beri contoh dulu kan, bagaimana Sayyidina Umar ketika mana dia berkata, sekiranya kalian diseru dengan seruan, masuklah kalian semua ke dalam syurga melainkan seorang. Lalu kata Sayyidina Umar, aku takut yang seorang itu aku. Padahal sahabat Nabi itu kan dijamin syurga. Dalam ramai-ramai yang masuk syurga, ada seorang akan masuk dalam neraka. Kata Umar, aku takut yang seorang tu aku. Padahal tak perlu dia rasa macam tu, pasal dia dijamin syurga. Dan kemudian kata Sayyidina Umar, sekiranya diseru kepada kalian, masuklah kalian kesemuanya, dicampakkan ke dalam neraka, melainkan seorang yang akan masuk syurga. Kata Umar, aku berharap yang seorang itu adalah aku. Ini kata-kata yang sangat tinggi nilai dia. Maknanya kita meletakkan perasaan takut, tidak mengatakan bahawa yang ramai-ramai masuk, yang dicampakkan seorang ke dalam neraka, yang ramai-ramai masuk syurga tu, kita kata yang seorang tu kau lah. Pasal kau aku tengok masjid pun tak pernah datang. Kita takut ada perasaan begitu. Sedangkan kita kena letakkan rasa khauf pada Allah Ta'ala, supaya bukan kita lah itu yang dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan kalau dimasukkan kesemuanya ke dalam neraka, kita meletakkan yang seorang masuk syurga tu, aku berharap pada Allah bahawa akulah yang seorang tu. Meletakkan pengharapan kepada Allah Ta'ala. Jadi doa yang kita bacakan ni serupa itulah juga. Terletaknya meletakkan rasa takut di atas pujian manusia ni, minta ampun pada Allah Ta'ala. Bimbang kerana wala tu'akhidni bima yaqulun, jangan hukum aku atas kesalahan tersebut. Dan mintalah, letaklah pada Allah Ta'ala, doa pada Allah Ta'ala, pengharapan supaya Allah menjadikan sangkaan mereka itu lebih baik untuk kita. Jadi kalau kita amal jadi, insya-Allah tenanglah kita, bila dipuji itu ada kebaikan dia. Tapi ustaz payahlah nak hafal doa ni ustaz. Tak apa bahasa Melayu boleh. Payahlah nak hafal ustaz ni doa untuk apa? Payah orang nak puji saya ustaz. Tak ada apa benda nak puji lah sudah. Ya kan, yang habis-habis puji pun anak kita lah waktu kecil, ayah hebat, ayah kuat, anak je lah puji kita. Kawan-kawan nak puji kita, tengok macam mana kita kan. Tapi kalau ada orang puji kita, doa lah. Sebab kadang-kadang zahir manusia hukum saja kan. Melihat kelebihan kita, kelebihan yang Allah Alam. Baik, kita ambil sedikit pada pagi ini, iaitu tentang amanah. Amanah ini termasuk daripada min syu'abil iman, daripada cabang-cabang iman. Antaranya amanah, iaitu dari segi bahasa maknanya aman ataupun tidak takut, dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, amanah itu ialah setiap yang dibebankan kepada manusia dari Allah, seperti kewajipan ibadah atau kewajipan agama, ataupun dibebankan daripada manusia, seperti amanah untuk menjaga harta. Jadi amanah ini adalah satu bebanan yang diberikan kepada kita manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab ataupun satu tanggungjawab amanah yang diberikan oleh manusia kepada kita. Baik, jadi dalam amanah ni, perhubungan kita ni banyak. Hubungan kita ni dalam dunia ni, kita ni sekitar manusia yang biasa ni, kita yang pertama sekali paling tinggi hubungan kita adalah dengan Allah Ta'ala, dengan pencipta kita. Disebut muamalat kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah muamalat kita sesama makhluk manusia ni. Sama ada muamalat kita dengan dalam bidang pekerjaan kita, ataupun dalam jual beli kita, atau apa saja. Yang ketiga adalah dengan diri kita sendiri. Maka tiap-tiap muamalat itu adanya amanah yang wajib kita tunaikan. Yang pertama sekali, tingkatan yang tertinggi adalah amanah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah amanah yang mesti kita tunaikan. Sebab tu Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan bahawa
al-amanatu lazimatun fi kulli syai'in hatta al-wudu was-salat wal-ghasl was-salah waz-zakah was-shaumi was-sa'ili anwa'il ibadah. Amanah itu wajib pada semua perkara. Hatta as-salah, sehinggalah pada puasa, pada sembahyangnya. Hatta al-wudu, sehingga pada wuduknya, dan mandinya, dan solatnya, dan zakatnya, dan puasanya, dan pada tiap-tiap perkara ibadah. Jadi berdasarkan hadis ini, inilah amanah. Al-amanatul lazimah fi kulli syai'. Amanah kita dengan Allah ini nombor satu. Jadi solat itu amanah tak? Amanah. Puasa itu amanah tak? Amanah. Zakat itu amanah ke? Amanah. Semua ibadah itu adalah amanah kita dengan siapa? Amanah kita kepada Allah. Kembalikan amanah yang Allah berikan itu dengan melakukan perkara tersebut. Taat. Ini tingkatan amanah yang paling tinggi. Jelas Dan yang kedua adalah amanah kita sesama manusia, sesama makhluk. Sama ada amanah kita pada perkara-perkara menjaga amanah pada perkara rahsia. Orang bagi kita amanah, contoh kita kerja, tempat kerja kita ada akta-akta tertentu, ada akta rahsia, tak boleh bocorkan maklumat syarikat. Itu amanah tu. Jangan pula kita bocorkan rahsia syarikat kita. Ataupun kita seorang kaunselor, seorang pembimbing, kemudian segala maklumat peribadi yang telah diberikan oleh orang yang datang berjumpa dengan kita, kita bocorkan. Itu juga bukan satu amanah yang sepatutnya kita tunaikan, kita telah khianat. Ataupun amanah pada harta. Orang beri kepada harta, ataupun orang kerja dengan kita sebagai amanah kita menjaga harta gaji dia, kita kena pulangkan gaji itu pada dia. Jangan kita khianat. Ataupun amanah pada ilmu. Amanah orang yang ada ilmu. Amanahnya adalah menyampaikan ilmunya dengan benar. Jangan khianat pada ilmu tersebut. Ini adalah amanah-amanah yang banyak di kalangan manusia. Contoh. Dan kemudian adalah amanah dengan diri kita sendiri. Amanah dengan diri kita. Ini banyaklah. Amanah ni maknanya Allah bagi kita amanah. Allah bagi pinjam kita yang kita sebut penglihatan, pendengaran, kudrat tangan kaki kita. Maka gunakan amanah-amanah tersebut adalah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada perkara-perkara tak. Baik. Kemudian kita melihat pengarang menghimpunkan beberapa dalil daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Pertama sekali Allah berfirman pada surah An-Nisa ayat 58. Pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya. Ini perintah daripada Allah Ta'ala. Dalil kepada cabang iman yang ke-35 iaitu menunaikan amanah. Kewajiban menunaikan amanah kepada ahlinya. Baik, surah An-Nisa ayat 58 ini turun bila? Asbab menuzul dia ketika mana? Dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, iaitu Fathul Mekah. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat datang ke Mekah setelah establish ataupun terbinanya negara Islam Madinah dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Jadi pembukaan kota Mekah ataupun Fathul Mekah ni berlaku bila? Kalau kita boleh ikut kronologi hijrah ni. Pembukaan kota Mekah ni berlaku pada tahun ke-8 hijrah. Maknanya bukan awal tahun hijrah dia. Setelah 8 tahun berhijrah itu, maka berlakulah pembukaan kota Mekah. Jadi ketika mana Rasulullah dan juga para sahabat orang Islam sampai ke Mekah dan masuk ke Kaabah ketika itu, Nabi ingin SAW perintahkan antaranya adalah menurunkan segala berhala dan menghancurkan berhala yang ada. Dan kemudiannya Nabi SAW dia nak solat di Kaabah. Dan ketika itu kunci Kaabah itu dipegang oleh seseorang yang bernama Uthman bin Talha. Siapa nama dia? Uthman bin Talha. Bukan Sayyidina Uthman. Uthman bin Talha. Uthman bin Affan. Jadi Uthman bin Talha ni adalah pemegang kunci Kaabah. Dan diriwayatkan bahawa Uthman ni telah melewat-lewatkan pemberian kunci tersebut setelah mengetahui akan kedatangan Rasulullah SAW. Dan sebahagian mengatakan dia menyembunyikan. Jadi perbuatan itu telah diketahui dan kemudiannya sebagian riwayat mengatakan Sayyidina Ali telah merampas kunci tersebut daripada Uthman bin Talha. Jadi ketika itu Rasulullah pun solatlah di dalam Kaabah, dan ketika mana Rasulullah keluar daripada Kaabah itulah turunnya wahyu daripada Allah Ta'ala pada surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya.
Jadi perbuatan tersebut telah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu turunnya wahyu untuk menyempurnakan amanah tersebut. Lalu Rasulullah pun panggillah, perintahkan sahabat panggil Uthman bin Talha. Lalu kata Rasulullah, khuzuh khalidah talidah. Nabi ambil kunci Kaabah tu bagi pada Uthman bin Talha, katanya ambillah buat selambut. Maknanya itu adalah amanah kepada ahlinya. Pemegang kunci Kaabah ni bukan sebarang orang. Pemegang kunci Kaabah ni adalah amanah. Amanah yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada keturunan Banu Syaibah. Dia bukan yang pegang kunci Kaabah ni keturunan Raja Saudi. Bukan daripada Banu Saud, bukan. Tetapi adalah dipegang oleh keturunan Banu Syaibah. Sebab itu kata Rasulullah kepada Uthman bin Talha, ambillah kunci. Ini adalah amanah. Dan sebab itulah maka berimanlah Uthman bin Talha selepas itu. Waktu itu dia belum Islam lagi, kemudian atas peristiwa itu dia pun beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besar dia punya signifikan dia, sehingga beriman satu orang pemegang kunci Kaabah. Jadi Banu Syaibah ni, kalau kita lihat kunci Kaabah ni daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun sebahagian pandangan ahli sirah mengatakan bahawa Kaabah ni dibina daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, ada beberapa nabi yang lain khilaf. Yang masyhurnya adalah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu diganti oleh Nabi Ismail, dan kemudian oleh Bani Jarmah dan kemudian Bani Qaza'ah, dan kemudiannya kunci itu dipegang oleh Qusay bin Kilab bin Murrah, dan itu adalah moyangnya Nabi SAW. Dan Qusay itu dia ada anak, 3 orang anak, Abu Dar, Abdul Manaf, Abdul Uzza, dan yang sulung itu namanya Abdul Dar. Maka Abdul Dar itu diberikan kepercayaan dan kemuliaan untuk memegang kunci Kaabah. Jadi dia bukan ambil macam tu, dia ada susunan tu, daripada satu keturunan, lapisan keturunan sampai satu keturunan yang lain. Dan Abu Dar itulah pada bawahnya itu adalah Uthman bin Talha. Sebab tu bila pada tahun ke-8 Hijrah, ketika itu kunci itu diamanahkan, dipegang oleh Uthman bin Talha. Sehinggalah bila tuan-tuan, sampai bila-bila. Sebab tu orang yang pegang kunci Kaabah ni, hari ni siapa nama dia? Orang yang pegang kunci Kaabah nama dia adalah Dr. Saleh bin Zainul Abidin Asy-Syaibi. Kalau ada Asy-Syaibi ujung dia tu adalah keturunan Banu Syaibah. Masjid kita ada nama ujungnya Asy-Syaibi. Balik-balik dulu Asy-Syaibi pemegang. Kita pegang kunci masjid jadilah ya. Tak payahlah kunci Kaabah. Masjid pun okey dah. Rumah Allah juga kan. Jadi ini sehinggalah kalau meninggal dia akan diganti oleh keturunan dia. Ini amanah yang tidak boleh diambil secara zalim. Ini adalah perintah daripada Nabi SAW yang Nabi berikan amanah kepada Uthman bin Talha. Ini kelebihannya. Jadi ayat ini apa dia? Adalah dalil kepada amanah dan kewajipan menunaikan kepada ahlinya. Sebab tu kalau diberi amanah harta, dititipkan harta kita untuk harta tu, jaga amanah tu betul-betul. Jangan kita khianat, pulangkan kepada orang ahlinya. Ataupun yang menjaga tu adalah orang yang betul-betul amanah. Kalau rahsia, jaga amanah tersebut. Kalau ilmu, sampaikan ilmu dengan benar. Apa saja, semua itu adalah amanah-amanah yang wajib kita tunaikan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 283, pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Maka hendaklah orang yang dipercaya itu menyempurnakan amanahnya, yakni hutangnya. Hutang juga adalah amanah. Dah berhutang tu adalah satu amanah orang bagi pada kita, pulangkan. Jangan disembunyikan, jangan dikhianatkan. Jangan dengan niat yang jahat untuk menghancurkan hutang tersebut, maknanya tak mau bayar. Maka itu adalah sesuatu yang mengkhianati amanah. Kemudian dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, "Addil amanat ila man itamanaka wa la takhun man khanaka." 2 perintah adalah hadis ini. Yang pertama adalah perintah, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepada kamu. Tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepada kamu. Kita diberi amanah satu pekerjaan, maka jalankan pekerjaan tersebut dengan amanah. Kita diberikan modal untuk berniaga, maka berniagalah dengan jujur dan amanah. Maka pulangkan amanah itu kepada orang yang memberi amanah kepada kita. Ini insya-Allah mudah untuk dilakukan. Yalah, orang beri kepercayaan kepada kita, takkan kita nak khianat. Tentu memberi kesan buruk kepada kita. Ini adalah satu perintah agama yang insya-Allah boleh kita lakukan. Tetapi pada perintah yang kedua, kata Rasulullah, wala takhun man khanaka, dan jangan kamu khianat orang yang khianat kamu. Ini payah tuan-tuan. Orang khianat kita,
kita balas dengan khianat. Ini sesuatu yang mencabar diri kita, betul tak? Tak mudah kan? Kalau orang khianat kita, contoh kita kerja dengan satu orang, patut dia bayar gaji kita kan? Kita kerja satu pejabat, patut dia bayar gaji kita. Tapi secara khianat, dia telah menahan gaji kita. Kalau kita kerja di pejabat dia lagi, apa tindakan kita? Senyum. Atau kita pergi balas habis semua barang pejabat. Oh, tengok mesin ni. Ini gaji aku 3 bulan tak bayar, aku ambil. Ataupun tengok apa saja kita ambil. Maka apakah perbuatan tersebut dibenarkan dalam hukum syarak? Baik. Pertama sekali kita kena beriman dengan apa yang telah diperintah oleh Nabi SAW. Nabi kata, wala takhun man khanaka, jangan kau khianat kepada orang yang khianat kamu. Tetapi dalam permasalahan fiqh, perkara ini telah dibincangkan di kalangan ulama mazhab. Adapun sebahagian ulama mengatakan perbuatan mengambil sesuatu hak kita, orang zalim kita, khianat kita, orang hutang kita, contoh orang hutang kita, dia khianat dengan hutang tersebut, lalu kita ambil harta dia dengan cara sembunyi supaya mengambil hak kita yang sepatutnya. Di sini ulama bincang, ulama fiqh. Pertama sekali pandangan mengatakan bahawa perbuatan untuk mengambil secara batil itu adalah haram. Walaupun kita dizalimi, dikhianat. Berdasarkan antaranya adalah perintah Nabi, wala takhun man khanaka, jangan kau khianat orang yang khianat kamu. Adapun pandangan di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya adalah harus dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan. Orang tu hutang kita, kemudian dia tak bayar hutang kita, setelah melalui banyak proses, akhirnya kita tetap dizalimi, maka kita boleh ambil hartanya dengan beberapa syarat. Antaranya, ataupun orang mengambil harta kita, dia curi barang kita secara khianat, kita ambil balik barang dia secara khianat, secara sembunyi. Boleh tak? Antara pertama syarat dia apa? Iaitu adalah barang yang diambil, hak kita itu adalah sama nilainya. Sama nilai. Kalau dia ambil barang kita, dia balas barang kita secara khianat dengan nilai RM50, maka kita juga tak boleh ambil lebih daripada kadar tersebut. Nilai RM50 lah. Kalau dia ambil selipar kita, contoh dia RM50, kita beli mahal juga lah, RM70. Kita pergi balas kasut dia harga dengan RM500. Itu contoh. Maknanya tidak mengikut kadar. Yang kedua adalah barang khianat yang ataupun yang dikhianati tersebut adalah kita boleh ambil iaitu dengan barang yang sama. Apa yang diambil itulah yang kita ambil. Yang ketiga, ini penting. Kita kena faham. Sebab tu kalau tidak, dia akan menjadi salah faham kepada masyarakat lah. Yang ketiga adalah aman daripada terkena hukuman. Mana kita kena melihat pada wakil atau kedudukan kita, tempat kita. Kalau negara kita menetapkan bahawa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah secara mandatory, betul tak? Dia ambil barang kita secara khianat, betul. Tetapi itu perlu dibuktikan. Dan kemudian kita nak ambil pula, itu secara batil. Contoh kita ambil barang itu secara sembunyi, kita ambil tanpa pengetahuan dia, dengan mengatakan bahawa aku telah dikhianati, maka tiba-tiba contoh kena tangkap CCTV. Kemudian didakwa kerana kesalahan mencuri. Jadi perbuatan ataupun jenayah mencuri ini di tempat kita adalah sesuatu yang mandatory tu. Maknanya benda yang boleh dikenakan hukuman. Sama ada dihukum penjara atau dihukum denda. Maka sekiranya perkara tersebut adalah tidak aman daripada hukuman, maka tak boleh kita ambil. Dia berikan mudarat. Itu nak ambil je harta kita tapi kita masuk penjara. Itu adalah sesuatu yang membawa kebinasaan. Itu adalah antara beberapa contoh. Kemudian harta tersebut tak boleh kita ambil mewakilkan orang lain, tak boleh. Apatah lagi kalau kita upah samsing, satu yang naik lagi satu tingkatan kebinasaan dia. Maka ambil itu adalah dengan diri sendiri. Maka ulama fiqh meletakkan beberapa syarat yang ketat untuk kita mengambil harta kita semula setelah kita melalui banyak proses. Maknanya dengan proses kehakiman kita dah selesai, yang tidak berkesudahan, yang panjang. Contoh kalau melibatkan perniagaan, dia ada mahkamah tertentu kan, bukan semua mahkamah yang sama. Ada yang untuk industri dan sebagainya. Jadi benda-benda ini perlu dilalui dan perlu dicermati dan diteliti, dan ulama meletakkan garis panduan untuk kita beramal dengan tersebut. Jadi di sisi pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i, harus, tetapi dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan. Sebab itu hati-hati ya. Takut-takut buat puasa kita masuk penjara. Semalam saya khutbah, saya kuliah di Masjid Jabatan Penjara. Jadi bila cerita bab penjara ni, saya pun kena tanya-tanya diorang jugalah kan. Kan kita cakap jadi kan, undang-undang dah menetapkan macam tu.
Sempat jugalah dengar-dengar perkongsian mereka dalam keadaan penjara ni. Bukan senang, bukan baru ni berapa orang tokoh selebriti masuk di Kajang tu, banyak tu tuan, berderet-geret di Kajang tu. Ada yang dapat status BLM, banduan liputan media, itu ada sedikit pengasingan kepada dia kan. Menariklah sebenarnya kalau kita dan dia menghadirkan rasa insaf pada kita. Kalau orang macam ni pun masuk penjara, kalau orang, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya diri kita, keturunan zuriat kita dilepaskan Allah Ta'ala daripada ujian-ujian dunia, ujian kemahsyuran, ujian-ujian wanita dan sebagainya lah. Waliyahzubillah min zalik. Jadi kalau aman daripada perkara tersebut, maka boleh untuk kita ambil hak kita yang telah dizalimi. Dan sekiranya kita didapati keadaan itu, kita boleh bersumpah dengan mengatakan bahawa kita telah dizalimi. Maka itu bergantung pada niat kita. Ini agama meletakkan keadilan kepada orang yang dikhianati ataupun orang yang dizalimi. Setelah dengan melalui proses kehakiman qadi dan sebagainya. Baik. Jelas kan? Ini perintah menunaikan amanah dan jangan khianat. Dan kemudian akhir sekali Nabi SAW pesan kepada kita dalam Sahih Bukhari dan Muslim, salasun man kunna fihi fahuwa munafiq wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Sesiapa yang mempunyai 3 perkara pada dirinya, maka dia adalah munafik. Walaupun dia soma puasa, walaupun dia wasalla sembahyang, wa zama'ana annahu muslim, dan dia mengaku dia Islam. Kata Rasulullah, orang tu sembahyang, orang tu puasa, orang tu mengaku Islam, dia munafik. Sekiranya apa? Iza hadasa kadzaba, bila dia bercakap dia bohong. Wa iza a'da wa iza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia mungkir janji dia. Wa iza tumina khana, bila dia diberi amanah dia khianat. Jadi hati-hati pada peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita kena faham bahawa apa yang dimaksudkan dengan munafik di sini adalah nifaq amali, bukanlah nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi ni kalau kita tengok zaman Rasulullah ni banyak orang, beratus orang. Yang diketahui oleh Abdullah bin Ubay. Nifaq i'tiqadi adalah mereka yang menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran dia. Zaman Nabi SAW banyak. Waliyahzubillah min zalik, zaman kita tak tahu berapa banyak. Wallahualam, tak tahu. Nifaq i'tiqadi. Mereka ketika Rasulullah tu pergi perang, orang munafik zaman Nabi ni, mereka tak ikut Rasulullah pergi perang. Tapi mereka bersedia untuk menjawab daripada Nabi SAW dengan pembohongan. Sebab tu dalam satu peristiwa perang Tabuk, seorang sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia nak ikut Nabi SAW pergi perang Tabuk. Dan dia dah siap, cuma dia lambat dan dia ketinggalan dalam peperangan tersebut. Setelah Nabi pulang, dia nak jawab pada Nabi apa? Nabi nak jumpa di masjid. Jadi ketika itu ada juga bersama dengan Ka'ab ni golongan yang disebutkan sebagai munafik. Mereka kata mereka Islam tapi mereka tak ikut Nabi perang. Dan bila Nabi pulang, mereka sudah bersedia dengan jawapan-jawapan yang untuk berbohong kepada Nabi SAW. Maka mereka betul-betul i'tiqadi nifaq dia. Berpura-pura menyembunyikan kekufurannya. Bahkan bila ditanya, mereka akan berbohong kepada Nabi SAW. Jadi satu sifat kepada orang munafik adalah berbohong. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini berat pada kita ni. Bila dia sembahyang, kita sembahyang, kita puasa, kita mengaku Islam. Bila cakap bohong, siapa yang tak pernah bohong dalam masjid ni? Saya pun tak terlepas tuan bohong. Kadang dengan budak kecil kita bohong. Ayah pergi mana? Ayah ada kerja. Padahal pergi kedai minum. Bohong lah tu. Ke tak bohong? Ustaz ni bohong sunat. Bukan bohong dengan anak, bohong lah tu. Apa salah cakap elok dengan anak yang betul kan? Bohong apa? Bohong menyalahi hakikat. Itulah bohong. Pergi kedai jangan minum dengan kawan tu. Sama lah kot kedai minum lah kan. Contoh dia kata ayah ada kerja. Padahal pergi borak. Ayah dia bohong lah tu. Menyalahi hakikat. Jadi kalau dengan budak pun kita bohong, apalagi perkara yang besar. Seorang yang beri janji kemudian dia mungkir janji. Pernah tak kita mungkir janji dalam hidup kita? Janji dengan kita dengan orang rumah kita. Orang rumah kita janji dengan suami kita. Ataupun dengan anak-anak ataupun dengan kawan-kawan tempat kerja janji. Pernah? Adakah kita nifaq i'tiqadi? Adakah kita sama seperti Abdullah bin Ubay? Tidak. Dan kita puasa dan kita ni mengaku Islam. Maka yang dimaksudkan di sini adalah
nifaq amali. Maka berhati-hati, perbuatan itu tetap berdosa dan perbuatan itu hukumnya adalah haram. Bila cakap bohong haram, bila dijanji mungkin janji haram, bila diberi amanah khianat itu haram. Tetapi dari segi i'tikad kita masih lagi Islam. Tapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh golongan munafik i'tiqadi. Itulah yang saya bagi contoh. Mereka ni bohong dengan Nabi SAW. Nabi pergi perang, mereka tak perang. Mereka dah ready dengan jawapan dengan Nabi SAW nak bohong Nabi SAW. Jadi janganlah ikut perangai macam tu. Bimbang. Pada hadis yang kita bacakan sebelum ni kan, ada 4. Kalau terhimpun padanya, Nabi kata munafiqan khalisan. Munafik, sejelas-jelas munafik. Itu kita tak nak tingkatan yang seterusnya. Jadi kena tinggalkan. Bila rasa dah mula bercakap tu sikit-sikit je nak bohong, tinggalkan. Cari ilaj, cari penawar, buang bohong. Bila berjanji sikit-sikit je mungkin. Kau ni asyik mungkin janji dia kan. Janji nak belanja contoh. Jom kita minum minggu depan. Dia sampai masa je. Orang sekarang panggil apa? Budak-budak kita panggil lipak. Lipak ada lipak tu. Last minute pula dia tipu. Bohong lah tu. Mungkin janji lah tu. Nak bagi murni letak lipak. Padahal perkataannya kasar kan. Mungkin janji kan. Ataupun diberi amanah tadi kata amanah khianat, amanah ilmu khianat, amanah harta khianat. Semua jenis amanah rahsia, khianat dan sebagainya. Maka itu juga ciri-ciri orang munafik yang telah dilakukan pada zaman Nabi SAW. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti setakat itu, melengkapi beberapa dalil kepada cabang iman 35, iaitu amanah dan kewajipan menunaikan kepada ahlinya. Dan insya-Allah akan datang kita masuk pada cabang iman yang ke-36, mengharamkan pembunuhan jiwa dan jenayah ke atasnya. Ini juga termasuk min syu'abil iman. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.